Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Jadi kita tengok kitab kita. Kitab apa? Apa erti saya menganut Islam? Madza ya'ni intima'i lil Islam. Jadi kita berhenti di muka surat 50. Yang kedua, memelihara penglihatan. Betul, no? Baik. Jadi kita masih lagi di bawah tajuk besar, yakni menjadi orang Muslim ataupun orang Islam dari sudut akhlak. Bukan sekadar nama je Islam, akhlak tu akhlak Islam. Tu kata apa erti kita menganut Islam, biar akhlak kita tu ikut akhlak Islam. Jadi kita berhenti yang kedua, apakah akhlak Islam yang utama yang digariskan oleh pengarang kitab ni. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain, kata pengarang. Yang kedua, memelihara penglihatan. Mata, jaga mata. Baik, seorang Muslim itu mestilah melihara pandangan dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, kerana pandangan terhadap sesuatu yang menarik itu boleh merangsang syahwat dan merupakan indera yang membawa ke kancah pelanggaran dan maksiat. Mata, tuan-tuan boleh tengok sesuatu, maka dia akan stimulate kita punya otak. Itu bahaya mata ni. Jadi pada tuan-tuan tak suka, tuan-tuan tengok, tuan-tuan boleh jadi suka. Mata, bila kita tengok, dia akan masuk dalam hati. Itu berzina, tuan-tuan, bukan dia jadi berzina tu. Bila tengok suka, bila dah suka jumpa, bila dah jumpa berduaan, bila dah berduaan sampailah berzina. Dia tak jadi berzina tu, bukan macam haiwan. Tapi mata ni tu kena jaga. Dia mula pada pandangan dulu, pandangan mata. Kemudian berhubung dengan perkara-perkara ini, Al-Quranul Karim mengingatkan orang-orang mukmin supaya melihara diri dari penglihatan yang tidak memberi faedah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada orang yang mukmin lelaki supaya melihara pandangan mereka. Ayat ni kalau kita baca, dia ada dua, tuan-tuan. Orang lelaki dan orang perempuan. Ini disebut satu ayat ni. Surah An-Nur. Yang mana Allah selalunya ayat Quran dia arah pada lelaki, maka dia mencakupi bagi perempuan. Sebab dhamir lelaki itu dia boleh mencakupi perempuan. Macam kita nak sembahyang jenazah, kita tak tahu jenazah depan ni lelaki perempuan, kita guna dhamir lelaki. Boleh. Dia boleh guna juga untuk perempuan. Tapi kalau dhamir perempuan, hanya untuk perempuan saja. Sebab tu banyak ayat Quran, wa aqimus solah wa atuz zakah, banyak yang lain semua dhamir itu, aqimu tu lelaki. Kita tak ada, tuan-tuan, dalam bahasa Melayu tak ada, bahasa Arab ada. Dia bila disuruh, ada suruhan tu ditujukan pada lelaki ataupun ditujukan pada perempuan. Kalau perempuan, wa aqimnas salah wa atinaz zakah, tu untuk perempuan. Kalau lelaki apa? Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dia Arab, sebab tu Quran diturunkan dalam bahasa Arab, dia boleh membeza-bezakan, tuan-tuan. Fi'il dia pun sama. Kita fi'il sama. Kalau lelaki pergi, perempuan pun pergi. Arab lain. Perempuan, lelaki pergi, yazhabu. Kalau fi'il madhi dia, past tense dia zahaba. Kalau orang perempuan, zahabat, lain. Fi'il tu, verb tu berubah. Kalau jantina dia lain. Kalau fi'il mudhari'nya, yadhhabu, untuk lelaki. Lelaki pergi. Tazhabu, perempuan pergi. Arah. Bahasa apa yang ada arah? Bahasa Arab ada arah. Bahasa lain mana ada arah? Fi'il amar, tuan-tuan. Kita kalau bahasa Melayu suruh makan, oi makan. Kita angkat suara. Orang putih pun sama. Dia tak ada fi'il amar, dia tak ada fi'il arah. Eat, dia angkat suara, eat, makan. Kalau orang Arab dia ada. Akala, telah makan, ya'kulu, sedang makan, kul, makanlah. Dia ubah tu. Qara'a, baca, yaqra', sedang baca, iqra', bacalah. Dia ada fi'il khusus untuk suruh.
Baik. Dalam ayat ni tuan-tuan nak cerita betapa pentingnya jaga mata ni. Laki perempuan sama. Laki perempuan sama dalam bab ni, dan sangat ditekankan laki ke perempuan tolong jaga mata. Sebab biasanya ayat-ayat ni bila disebut laki mencakupilah perempuan, tapi dalam bab ni terlalu pentingnya Allah Taala sebut 2 kali. Bawah ni disebut qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Allah kepilkan sekali sama tuan-tuan. Sekali kan. Katakanlah bagi orang yang beriman supaya memelihara pandangan. Dia ada sambungan ni. Bukan jaga pandangan saja. Wa yahfazu furujahum, dan pelihara wahfazu furujahum, dan peliharalah kemaluan. Maksud dia jangan berzina, jangan buat benda haram. Dosa kemaluan dia bergantung pada dosa mata. Dosa mata. Tengok benda yang haram, kemaluan juga akan buat dosa. Perempuan pun sama, jaga penglihatan, menundukkan pandangan, wa yahfazna furujahun, dan peliharalah kemaluan. Dari segi mata tuan-tuan. Kerana mata masuk dalam jiwa rosak. Sekarang ni benda yang sangat berbahaya tuan-tuan. Banyak orang yang kaji-kaji tuan-tuan berkenaan dengan apa? Website lucah. Video-video lucah. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Sebagai pengkaji neuron yang otak-otak ni, dia kata bahayanya apa? Benda-benda lucah ni kadang-kadang lebih daripada dadah lagi. Sebab otak kita ni tuan-tuan, komposisi otak manusia ni yang membezakan kita dengan binatang adalah depan ni. Yang depan ni, prefrontal cortex dia panggil. Yang depan. Binatang tak ada. Binatang tidak ada prefrontal cortex depan ni. Jadi depan ni apa fungsi dia? Fungsi dia untuk kita apa? Mengawal emosi, untuk kita menilai, untuk kita memahami, untuk kita memilih antara baik dan buruk, untuk kita memberi tumpuan. Ni depan ni fungsi otak ni. Dia orang buat kajian kan, masuk dalam mesin, dia tahu bila kita apa, kita buat sesuatu, bagaimana otak kita berinteraksi, perubahan pada otak kita, perubahan kimia. Jadi tuan-tuan, ni otak depan yang cukup penting ni. Yang sangat penting. Tengok benda-benda haram, terutama benda-benda lucah tuan-tuan, dia memberi kesan pada otak depan ni. Dan kadang-kadang kesan dia permanen, lama, sampai sudah tuan-tuan. Bahaya dia datang mana? Pertama saya sebut tadi lah, otak depan ni yang menyebabkan kita beza dengan haiwan. Kita boleh menilai benda ni baik, benda ni buruk. Haiwan dia tak ada. Kalau dia nak mengawan depan orang pun dia mengawan. Dia tak ada benda rasa malu ke apa. Kita ni dia fikir, malu lah. Saat gini, itulah fungsi otak depan ni. Dia mengawal tingkah laku untuk kita mencapai matlamat otak depan. Bila tengok benda haram, sangat bahaya tuan-tuan. Bila tengok benda lucah lah. Benda yang paling senang mendapat kepuasan, dia panggil apa? Dopamin lah. Dopamin, serotonin, oktisoning, apa benda lah, nama-nama dia tuan-tuan yang pelik-pelik tu. Tapi utamanya dopamin tu. Tuan-tuan akan rasa syok. Dia panggil apa? Instant pleasure. Tuan-tuan senang dapat segera tuan-tuan benda tu. Kalau dulu tuan-tuan kita nak dapat pleasure ni, benda-benda yang seronok, kita kena usaha. Betul tak? Tuan-tuan usaha, dah tuan-tuan dapat gaji, tuan-tuan pun seronok. Tuan-tuan usaha, tuan-tuan dapat satu benda, tuan-tuan pun seronok. Usaha tambah masa, tuan-tuan dapat reward. Betul tak? Reward itu dia akan menghasilkan dopamin. Tapi sekarang ni untuk tuan-tuan dapat lagu tu, handset ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dapat dopamin dengan tak perlu usaha, tak perlu kerja berat. Tuan-tuan scroll saja. Tuan-tuan, apatah lagi kalau tengok benda haram, dia akan boost dopamin. Apa jadi? Dopamin ni bila dia keluar, misalnya tengok benda lucah dan sebagainya, dia akan keluar banyak, dia akan membanjiri frontal cortex ni depan ni. Sebab tu orang yang ketagih apa-apalah, dia ketagih satu benda, dia nak lebih, dia nak lebih, dia nak lebih, dia nak lebih, dan dia nak lebih. Macam orang dadah sampai last kali dia rosak. Pasal apa? Pasal dia dah biasa dapat satu benda yang apa, buat satu kerja yang high dopamin. Satu orang yang isap dadah, sebab dia isap dadah, kita nampak dia macam apa, duduk tepi jalan, apa rosakkan diri. Naknya dia bila cucuk dadah tu, dia pergi ke otak dia, boost dan dia punya dopamin. Dia jadi seronok tuan-tuan. Kita perlukan stimulate untuk seronok. Orang dadah ni stimulate dia dadah tu. Kita orang bagi duit ataupun kita apa, orang naik pangkat, kita seronok. Orang dadah dia tak perlu semua benda tu, dia serap saja. Dia lebih seronok pada kita yang dilantik menjadi Perdana Menteri ke, dilantik menjadi mufti ke, dilantik mendapat jawatan besar-besar, dapat 1 juta ke. Depa yang cucuk dadah tu lebih seronok daripada tuan-tuan dapat 1 juta. Tu nak bagi tahu betapa bahayanya dadah. Dia punya dopamin tu, sekali dia banjir otak ni tuan-tuan, syok.
Tu yang orang biasa isap dadah, bila dia dah insaf pun kadang-kadang dia nak catch up dalam masyarakat dia agak susah tuan-tuan. Pasal apa? Dia dah biasa mendapat high dopamin, dopamin yang tinggi-tinggi. Bila dia nak buat kerja-kerja yang ada dopamin, tuan-tuan belajar ada dopamin, tuan-tuan masak ada dopamin, tuan-tuan mengingat anak-anak dopamin, itu kerja yang dopamin tak banyak. Jadi dia nak buat benda yang dopamin tak banyak, dia tak semangat. Pasal apa? Dia dah biasa dadah yang dopamin dia tinggi. Jadi tuan-tuan, tak apa, pendek ceritanya, bila dah tengok benda lucah, dopamin penuh di otak depan, oksitosin, kemudian serotonin depan ni banjir. Lama-lama apa jadi? Otak depan ni dia akan mengecut. Kesan dia sama dengan orang yang insiden. Siapa yang insiden, otak depan ni dia terganggu, tak kira lah jadi apa-apa otak depan dia ni, dia akan ada masalah dari segi apa? Dia punya perilaku dia. Susah nak kawal emosi, susah nak buat pilihan, aku nak pilih yang mana, susah nak merancang, susah nak fokus kalau otak depan ni. Susah nak menilai otak depan ni, fungsi otak depan ni. Jadi tuan-tuan, bila selalu sangat dia dibanjiri oleh dopamin, lama-lama dia akan mengecut. Dan dopamin ni pula, bila buat satu benda yang kita dapat high dopamin, dopamin ni bila turun juga, dia sebanyak dia naik tadi. Itu bila dah buat kerja yang high dopamin, nanti dia nak buat kerja-kerja yang apa, dopamin yang rendah ni, dia rasa tak puas. Dia naknya kerja-kerja hak yang macam tu. Jadi boleh rosak tu dalam prefrontal cortex. Pasal apa? Duk tengok benda yang haram. Baik. Jadi tuan-tuan, itu dalam Quran sebut ni, betapa bahayanya benda ni. Sampai tahap kita kadang-kadang sampai tak puas. Ada sampai tahap dengan pasangan pun tak puas. Pasal apa? Pasal dah biasa dengan tengok benda-benda yang haram. Baik. Jadi tuan-tuan, macam mana nak bagi elok balik? Kalau dah turun sampai dah tahap macam tu tuan-tuan, dah dia rasa tak puas, dia dah biasa tuan-tuan dengan benda-benda yang tinggi dopamin, sampai otak dia kecut depan. Cara dia tuan-tuan, kena latih diri buat benda yang apa, yang dopamin. Dopamin ni pentingnya tak penting, tuan-tuan boleh tengok di YouTube macam mana dia buat kajian pada apa, pada tikus. Dopamin sangat penting, dopamin tuan-tuan. Pada manusia pun sama. Yang dia ambil tikus, dia berbubuh pecah pada dua kumpulan tikus. Tikus ni dia satu kumpulan duduk dalam satu kandang, satu kumpulan dalam satu kandang. Kemudian dia letak tikus ni, bila dia tekan apa, macam dia tekan dengan kaki dia macam apa, button tu, maka turun makanan. Jadi dia tak ajaklah tikus tu. Jadi tikus tu tekan button, turun makanan. Tekan satu macam button, turun makanan. Jadi tikus ni tekan button dapat makan, tekan button dapat makan. Tak apalah. Kemudian satu lagi kumpulan tikus ni, dia duduk dalam apa, dalam kandang tu, tapi dia injek di otak ni supaya otak tak boleh menghasilkan dopamin. Otak tak hasilkan dopamin. Sebab bila ada dopamin ni, tuan-tuan jadi semangat nak buat sesuatu. Itu dopamin. Tikus ni tuan-tuan, walaupun dia lapar, kalau duduk dekat situ dia tekan button tu, turun makanan. Tapi kalau letak jauh sikit pada button tu, memang dia tak pergi tekan. Dia tak ada semangat. So Allah Ta'ala jadikan dopamin tu bagus supaya kita ada semangat nak buat benda yang baik. Tapi bila kita gunakan dopamin tu pada benda yang haram, nanti tuan-tuan nak buat benda baik, tuan-tuan tak ada semangat. Kawan saya tunjuk orang Maghribi, satu orang Maghribi, dia ahli muzik. Muzik juga menghasilkan dopamin. Tuan-tuan dengar muzik, dia bos, tuan-tuan syok kan, dia menghasilkan dopamin. Sebab tu tuan-tuan selalu dengar muzik, lama-lama tuan-tuan pun bosan. Pasal apa? Bila dah ketagih, dia nak lebih. Itu otak kita. Jadi tuan-tuan, dia berhenti pada muzik. Sebab memang muzik tu seronok, menghasilkan dopamin, manusia suka. Dia berhenti pada muzik, dia tak mau bazirkan dopamin ni pada benda yang sia-sia. Dia nak buat dopamin ini biar pada benda yang bermanfaat. Tapi mula-mula kena struggle lah, kena mujahadah. Pasal tak biasa. Sampailah ni jadi orang hafal Quran tuan-tuan. Hafiz Quran, hidup lagi. Dia buat YouTube dia. Hafal Quran sekarang ni. Selalu dia ingatkan orang supaya tinggal benda-benda yang sia-sia. Memang benda sia-sia seronok, memang dihasilkan dopamin. Begitu diri manusia. Tuan-tuan dah guna dopamin pada benda yang haram, tuan-tuan nak buat benda ibadah, tuan-tuan jadi susah. Dia jadi malas. Sebab tu orang yang buat maksiat, dia nak buat ibadah susah. Itu dari segi neuron dia lah tuan-tuan. Neuron dia. Hatta kalau tuan-tuan tengok di YouTube, punya banyaklah ni gerakan-gerakan Kristian sekalipun yang minta tolong pada orang jauhi pornografi, jauhi sebab rosak otak. Nanti otak nak buat ibadah pun, nak buat benda baik, dia tak ada semangat. Tuan-tuan kena ada satu orang nama dia Ted Bundy.
Ted Bundy. Dia bunuh orang banyak. Dia tangkap orang perempuan, lepas tu dia rogol, kadang-kadang dia bunuh. Mati dah dia mati. Dia orang Amerika. Dia mati pada 24 bulan 1 1989. Terkenal tuan-tuan. Kalau tuan tengok tag di internet keluarlah Ted Bundy ni. Dia orang baik. Dia pun orang normal je tuan-tuan, bukan ada masalah otak ke apa ke. Tapi dia jadi pembunuh bersiri, katanya dia bunuh sampai 30 orang, semua perempuan. Tapi ada yang kata sebenarnya bukan 30, 100. Yang dia bunuh hampir 100. Pembunuh bersiri. Tapi orang dia bagus. Kalau tengok muka tak percaya. Orang bunuh bersiri tuan-tuan. Tengok muka tak percaya. Tapi jahat. Dia jadi jahat pasal apa? Masa dia nak mati tu, last. Kenapa dia boleh jadi jahat? Satu orang normal yang ada isteri ada anak boleh jadi jahat lagu tu. Dia nak kena kursi elektrik. Kena kursi elektrik. Lain tak ada arahan. Dulu ada. Hukum bunuh atas kursi elektrik. Dia nak kena 24 Januari 1989, 23 Januari tu. Masa orang apa? Daripada ada tuan-tuan boleh tengok wawancara dia. Wawancara dia cerita antaranya dia nak sampaikan kepada masyarakat sebelum dia mati betapa bahayanya pornografi. Dia nak beritahu dia daripada orang biasa berubah menjadi ganas. Sampai dia tengok orang perempuan ni hilang kehormatan, dia anggap macam objek saja, bukan benda yang hidup. Sebab tu dia boleh bunuh orang perempuan. Dia dah bunuh mati, dia boleh pergi lagi berzina dengan mayat tu. Sampai mayat tu busuk baru dia tak berzina. Dia anggap macam objek pemuas nafsu saja. Dia jadi rakus. Itu bahaya tuan-tuan. Bahaya. Jadi tuan-tuan, itu Ted Bundy jadi ganas kerana dia tengok benda-benda yang haram. Jadi kita nak ubah balik macam mana kalau nak reset? Itu dalam Quran sebut lama lah, jaga pandangan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah Taala mengetahui mata yang khianat dan apa yang tersimpan dalam dada. Dulu banyak kes dulu saya ingat masa saya mengaji dulu ada satu kes, satu tentera dia tengok benda lucah dengan nenek dia. Lepas dia tengok, dia rogol nenek dia yang umur 70. Nenek dia mak kepada mak dia. Dia jadi otak ni jadi, tu saya kata bila otak depan ni dah mengecil, pertimbangan dia tak macam orang biasa. Dia susah nak buat pertimbangan, susah nak memilih satu benda baik dan buruk. Kesan tuan-tuan, bahaya dia. Bila dopamin tu membajiri frontal cortex dia kecil sampai kita tak boleh nak buat keputusan, kita payah nak pilih benda yang baik daripada benda yang buruk. Baik. Kemudian Rasulullah SAW pula bersabda, an-nadhratu sahmun min sihamil iblis. Pandangan itulah satu panahan daripada panahan iblis, panahan beracun. Bila sekarang ni tuan-tuan, zaman neurologi ni orang duk kaji, memang depa buat masuk tuan-tuan bawah otak kita ni masuk bawah mesin MRI, bawah mesin tu, yang bulat tu. Dia boleh tengok antara otak-otak orang yang bagus ni, orang otak hafal Quran, hatta orang bukan Islam sekali pun, macam Tok Sami. Tok Sami tu dia bukan jenis yang ada berdendam dengan orang, kan dia dilatih macam tu, cuma dia kurang dia tu pasal tak ada iman pada Allah. Tak ada iman pada Allah. Tapi otak dia tu berlatih, jangan ada negatif, jangan ada fikiran negatif, jangan fikir benda yang haram, jangan fikir dunia. Kan Tok Sami memang dilatih begitu. Memang dia ambil Tok Sami tu masuk dalam MRI, antara otak yang bagus, otak dia sihat. Bila dia memasukkan orang yang ketagih pornografi ni, ataupun otak yang ketagih dadah, otak dia sama, dia punya otak depan dia mengecil, sama saja, sehingga dia susah nak buat keputusan, dia susah nak hidup. Sebab tu orang dadah ataupun orang yang betul-betul teruk tuan-tuan pornografi ni, kalau ada orang yang ketagih pornografi, kadang-kadang dia malu, betul dia, kerana dia ada malu tu, dia masih lagi kontrol diri dia, masih lagi kontrol diri dia. Tapi pada hakikatnya jiwa dia rosak lah. Jiwa dia dah rosak. Dia nak menilai, nak buat pilih antara baik dan buruk, dia lemah tuan-tuan. Nak buat baik pun tak ada semangat. Baik. Itu dalam ni sebut panahan beracun sungguh. Bukan beracun biasa, beracun sungguh-sungguh. Baik. Kemudian baginda juga bersabda, la taghuddanna absarukum wa la tahfazanna furujakum aw la yaksifunna Allah wujuhakum. Rawahu Tabrani. Hendaklah kamu melihara pandangan kamu, menjaga kehormatan kamu, atau Allah menjelekkan wajah kamu. Pertama, jaga pandangan, nampak disertakan dengan jaga kemaluan. Siapa boleh jaga pandangan, dia boleh jaga kemaluan dia. Siapa tak boleh jaga pandangan, dia tak boleh jaga kemaluan dia. Atau Allah Ta'ala akan memburukkan wajahmu. Yang ini memburuk pada pandangan orang yang soleh. Orang yang soleh tuan-tuan, dia tengok muka orang, terutama kalau orang yang berzina. Kalau orang yang berzina, orang yang dekat dengan Allah tengok muka dia, muka yang tak menyenangkan. Itu bahaya berzina. Orang yang berzina, muka dia ni muka yang tak menyenangkan orang.
Terutama kalau orang tu hati dia dekat dengan Allah. Muka dia takkan ada sinar. Muka dia tidak akan ada wajah apa? Kita panggil seri, tuan-tuan. Seri keimanan, seri bahagia, seri keikhlasan. Tak ada di wajah dia. Zina mematikan seri di wajahnya. Kecuali dia taubat nasuha lah. Taubat nasuha sungguh-sungguh, tak apalah. Tapi kalau dia masih mengamalkan zina, sekalipun di kaki masjid, dia tok lebay, duk berzina, tuan-tuan, wajahnya tak ada seri. Zina menghilangkan seri di wajah. Kalau duduk dengan orang-orang yang soleh, dalam hati tengok muka rasa serabut, tengok muka dia serabut. Tengok muka dia serabut, hati kurang senang duduk dengan dia, itu bahaya kalau berzina. Na'udzubillah min zalik, minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, macam mana nak reverse balik? Kalau dah terjebak macam mana nak reverse balik? Pasal otak bila dah terjebak dengan tengok benda yang haram, terutama tengok benda-benda lucah ni, otak kita dah jadi malas nak beribadah. Ataupun di dalam satu hadis Nabi sebut, siapa yang menjaga pandangan dia daripada melihat benda yang haram, Allah Ta'ala jadikan dalam hati dia nikmat melakukan ibadah. Saya lupa sama ada hadis Nabi ataupun kata-kata alim ulama. Betul? Siapa yang tak jaga mata tengok benda yang haram, memang dia tak ada nikmat bila baca Al-Quran. Dia tak ada nikmat bila semayang. Dia tak ada nikmat bila dia bertahajud. Dia tak ada nikmat bila dia buat baik, dia tak ada nikmat. Macam tadi memang dia dah bukti dah, tuan-tuan. Kalau dah biasa dengan dopamin, high dopamin, yang hak senang-senang, tuan-tuan, dia malas dah nak buat yang hak dopamin rendah. Jadi macam mana kita nak dipanggil detox, tuan-tuan? Dekat YouTube banyak. Orang putih pun banyak, orang Islam pun ada, jelas bagaimana nak detox balik otak yang mana dah malas ibadah, tuan-tuan. Dia panggil nak reset balik dia lagu mana. Tuan-tuan kena buat benda yang paling tuan-tuan bosan di dunia. Benda tuan-tuan bosan. Dia perumpamaan dia macam ni, tuan-tuan. Otak ni. Contoh je lah. Kita ni, tuan-tuan, masa kita duduk kat rumah kita ni makan apa sajalah yang kita suka makan. Katakanlah satu hari kita tersesat, tuan-tuan. Tersesat dalam hutan. Jadi dalam hutan ni, tuan-tuan tak nak makan. Makan daun ni. Makan daun pun boleh hidup, tuan-tuan. Macam Terengganu tu kan, ada orang yang hilang dalam hutan makan daun ni. Sebulan, kurih badan dia. Makan daun. Sebulan, habis hidup. Makan daun ni, tuan-tuan. Tak ada makan apa. Katakanlah beberapa bulan kita duduk dalam hutan, makan daun ni, tuan-tuan. Tiba-tiba bila kita keluar je, tuan-tuan, nasi kosong pun sedap. Betul tak, tuan-tuan? Itulah dia reset balik. Kalau sekarang tuan-tuan bagi nasi kosong makan tak? Tak makan nasi kosong. Tapi bila dah 3 bulan duk makan daun, makan nasi kosong pun itulah makanan paling sedap atas dunia. Dia reset balik otak tu. Tuan-tuan yang selalu tuan-tuan duduk dalam hutan dah lama, tuan-tuan. Minum pun air sungai, minum pun air air apa yang dalam tu lah ada, tuan-tuan. Sekali orang hidang, tuan-tuan, TOF, betul tak kan? TOF. Ataupun ayat sangkuit ke, kurang manis pun, tuan-tuan, rasa itulah ayat paling nikmat sekali. Dia reset balik otak kita ni. Sebab semua pleasure, tuan-tuan, sonok-sonok dia ada di otak kita. Jadi nak macam tu. Jadi tuan-tuan, kita nak reset balik lagu mana? Apa benda yang tuan-tuan paling bosan sekali tuan-tuan buat? Sebab sebab tu orang buat kerja, orang yang tengok pornografi ni, dia tak reti menilai sesuatu kadang-kadang. Dia tak reti menikmati benda yang rendah. Sebab dia dah biasa dengan benda yang high dopamin. Dopamin banyak. Dia dah stimulate dopamin yang tinggi. Kadang-kadang dia tak reti hargai mungkin kadang-kadang tak hargai nikmat yang ada pada dia. Contohnya nikmat kebebasan, nikmat tengok burung berkicauan. Ni nikmat tu. Nikmat naik motor ronda-ronda kampung. Betul tak? Dia tak rasa. Siapa yang rasa lagu tu? Orang yang duduk penjara. Betul tak kan? Duduk penjara 10 tahun, keluar penjara, naik motor keliling kampung. Nikmat rasa. Betul tak? Kita lagi tak rasa. Terutama kalau orang yang dah biasa tengok pornografi, lagi dia tak reti nilai nikmat-nikmat tu. Pasal dia dah dopamin dia banyak dengan dia tengok benda yang haram. Sehingga dia tak reti menghargai nikmat-nikmat yang macam tu. Jadi tuan-tuan macam mana nak detox balik? Sebab otak kita dia makin kurang sensitif. Dia nak dopamin yang banyak, tidak dia tak puas. Dia nak dopamin yang banyak. Macam tadi pembunuh tadi tu. Dia tengok saya tak puas, rogol saya tak puas, bunuh saya tak puas, dengan mayat pun jadi. Dia mula nak lebih. Dalam Quran panggil itu nafsu. Itulah nafsu sebenarnya. Itulah diri kita. Itulah diri kita yang sains buktikan itu yang berlaku. Reaksi kimia dalam otak kita.
Jadi tuan-tuan, macam mana nak reset balik? Benda apa yang tuan-tuan paling bosan tuan-tuan buat? Tuan-tuan cuba tahan buat. Benda yang paling seronok tuan-tuan buat apa? Scroll. Sekali pun kita tak tengok benda lucah, kalau tengok benda lucah berhenti. Kalau paling seronok, scroll dekat Facebook. Cuba stop sat. Apa yang bosan? Antara tuan-tuan scroll TikTok, Facebook, apa benda lagi? Instagram, apa benda lagi macam-macam tuan-tuan ada tu. Tuan-tuan dengan baca Quran. Kalau dah biasa tu mestilah baca Quran rasa lagi apa? Lagi tak semangat. Berbanding dengan kita scroll benda tu. Jadi macam mana? Biasakan diri baca Quran. Ya. Kalau kita ni dah memang biasa dengan benda-benda dopamin tinggi yang sia-sia, tak kira apa pun tuan-tuan. Benda yang sia-sia, tak kira benda yang haram ke tak haram ke tuan-tuan. Kalau tengok benda lucah lagi lah tak semangat tuan-tuan nak baca Quran. Tuan-tuan kena mula dengan baca Al-Quran. Baca Al-Quran, ya, dia akan datang bosan. Dia akan datang bosan yang amat-amat. Tuan-tuan rasa tak tahan nak scroll Facebook, tak tahan nak buka TikTok, tak tahan nak ni, dia tak tahan. Tuan-tuan kena tahan. Itu dia panggil mujahadah. Lawan diri. Tuan-tuan baca kat Quran, walaupun datang bosan, dia datang. Bila baca Quran pasal nak dandan mengantuk. Dia nak dandan mengantuk. Dandan. Bila baca Quran, dia macam-macam main alasan. Nak pergi tandas lah, nak gua garu belakang lah. Dia macam-macam. Tadi okey je masa tengok Facebook. Bila nak baca Quran, dia macam-macam akal dia. Tunggu sat lah. Nanti baca Quran, nanti esok pagi bangun lambat pula. Cik, tadi hang tengok TikTok sejam boleh. Baca Quran, nanti bangun lambat pula. Dia macam-macam akal dia. Macam-macam. Esok kena pengawal pula. Tuan-tuan tengok. Esok kuliah subuh dia kat sini ya. Esok pagi. Tuan-tuan baru tambah satu lagi. Tapi dekat sangat ni. Boleh ke tuan-tuan? Takut tuan-tuan dah tengok saya muka malam ni, esok tuan-tuan dah cemui, tuan-tuan tidur. Takut tu. Tuan-tuan, esok kita tafsir tuan-tuan. Ikutkan di Masjid Bukit Putih. Di Masjid Bukit Putih tu memang kuliah saya 5. Jadi penik JK baru, dia pun kata nak apa, ustaz-ustaz ni dia pun nak had dalam 3 je. Tak apalah. Dia pun nak 3. Saya banyak sangat 5. Baik, jadi tuan-tuan, tuan-tuan baca je Quran. Bila datang je perasaan bosan, bila datang je perasaan ni, tuan-tuan jangan lawan perasaan tu. Tuan-tuan boleh maintain tuan-tuan. Kalau boleh maintain 100 hari, tuan-tuan akan jadi habit tuan-tuan. Apa jadi pada tuan-tuan? Tuan-tuan baca Quran, itu tuan-tuan dah mula rasa nikmat dengan benda-benda yang dopamin rendah. Baca Quran, tuan-tuan rasa nikmat. Betul tak? Tuan-tuan naik motor tengok apa? Tengok padi, tuan-tuan rasa nikmat. Main dengan anak rasa sangat nikmat. Main sembang dengan isteri rasa nikmat. Kalau orang yang dah buat benda-benda maksiat, sembang dengan bini pun tak mahu kadang-kadang. Pasal apa? Dia dah buat benda-benda maksiat yang lagi seronok pada sembang dengan bini. Sembang dengan bini dia rasa nikmat. Main dengan anak-anak rasa nikmat. Tengok TV cerita biasa rasa nikmat. Pasal apa? Mula dia rasa nikmat benda yang sedikit. Pasal apa? Dia dah tinggal. Kita punya dopamin resistant ni. Dia resistant kat otak kita ni. Dia dah macam apa? Banyak dopamin dia tak puas, dia nak lebih, nak lebih. Itu kena stop tu. Tinggal dia, posa dia sampai kita boleh menghargai nikmat yang sedikit. Boleh lah. Jadi tuan-tuan macam nak reset balik, buatlah benda paling bosan. Biasanya benda paling bosan ni kalau kita dah selalu main Facebook, main internet ni tuan-tuan, biasanya Al-Quran lah. Biasanya lah. Ataupun sembahyang sunat, hak jenis-jenis itulah. Tuan-tuan baca Quran, selalu baca Quran, biar dia bosan, tahan Zat. Dia paling lama, ada yang kata seminggu, try seminggu dulu. Boleh seminggu, sambung 2 minggu. Boleh 2 minggu, sambung 21 hari. Biasanya dah lepas 21 hari tu dia jadi mudah sangat. Cukup 21 hari dia jadi sangat mudah. Baik tuan-tuan, itu berkenaan dengan menjaga pandangan. Jaga pandangan. Kemudian yang ketiga, memelihara lidah. Seseorang Muslim mestilah melihara lidahnya dari menuturkan kata-kata yang tidak berfaedah, perbualan-perbualan yang buruk dan kotor. Ni lidah. Jaga lidah. Dalam ayat Quran banyak tuan-tuan yang sebut tentang apa? Tingan jaga lidah ni tuan-tuan. Kerana lidah ni lah tuan-tuan badan kita binasa kan. Lidah ni lebih tajam daripada pedang. Pedang kita kena tetak tuan-tuan, luka sembuh, parut dia. Tapi kalau kita kata ke orang kata-kata yang pedas, mungkin 3 tahun tak hilang, mungkin 10 tahun dia ingat. Tajam tuan-tuan, dia punya kesan daripada hati tu tajam. Lidah ni, percakapan dia. Baik, kemudian Imam Nawawi tidak percakapan kosong, mengumpat keji dan mengadu domba. Mengadu domba ni membawa kata-kata. A kata dekat B, kita bawa bagi tahu kat B. B kata kat A, kita bawa kata-kata B bagi tahu kat A. Itu nama dia mengadu domba. Yang ni apa? Namimah Arab panggil. Ataupun orang Melayu kata apa? Lalat merah.
Berjalan bawa benda buruk bagi orang bergaduh. Kalau ada di kalangan adik-beradik lagu tu, habis adik-beradik kalau ada yang marai lagu tu. Bila abang sulung kata kat adik bungsu, dia seorang menyampai. Bila adik bungsu kata pula, dia bagi tahu pula kat abang. Hobi dia macam tu, hobi dia syok. Dia seronok. Itulah antara satu dosa yang dia azab. Dia suka yamshi bin namimah. Jangan sampaikan apa orang kata. Sebab kita akan melaga-laga ke orang lain. Jangan sampaikan. Tak ada kebaikan tuan-tuan. Kita sampai apa? Cuba kita dengar abang sulung kata dekat adik bungsu. Kalau kita sampai ke adik bungsu, mungkin boleh jadi marah. Boleh jadi marah dia sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Boleh jadi makan tahun dia terasa. Kalau kita tak bagi tahu, adik bungsu kita tak tahu. Adik bungsu kita hubungan ni tetap baik dengan abang. Betul tak? Dia tetap baik. Lama-lama abang rasa menyesal, aku ni tak patut kata kat dia. Betul tak? Lama-lama abang sulung menyesal pula, aku tak patut kata kat dia. Tapi bila kita dah sampaikan pada adik kita pun nangis, adik kita balas pula kat abang sulung, bergaduh. Betul tak kan? Banyak benda yang buruk ni kalau kita tak sampaikan, kawan tu pun tak marah. Orang kata kat belakang, jangan sampaikan. Saya kalau ada orang kata saya kat belakang, jangan sampaikan, lantok pi. Sebab yang dia berkata tu pahala dapat. Betul tak? Buat apa sampaikan kat saya? Orang kutuk saya kat belakang. Kalau kita tahu, kita sakit hati. Kalau kita tak tahu, kita senang hati. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan percayalah, kita ni punya ramai orang kata kita kat belakang. Betul tak? Tuan-tuan nak heran apa? Yang kata kita kat belakang pun, orang pun kutuk dia juga kat belakang. Semua orang kena kutuk kat belakang tuan-tuan. Ada je saja. Kalau kat rumah okey, dekat tempat kerja ada orang panggil huduh. Tempat kerja okey, kadang-kadang mungkin masyarakat taman, kampung, ada juga lagu tu. Kadang adik-beradik, ada saja orang kutuk kita kat belakang. Jadi tuan-tuan, sekarang ni ramai orang kutuk kita kat belakang. Yang mana tak sampai pada kita, kita tak rasa apa. Betul tak? Yang kita pasti esok bila kita mati, pahala banyak. Pasal apa pahala? Oh, kawan ni kata kat belakang, kawan ni kata kat belakang, kawan ni kata kat belakang. Alhamdulillah. Sebab tu Hasan Al-Basri bila orang sampaikan namimah. Sebab tu kita kena bijak tuan-tuan. Kadang ada setengah orang ni dia suka orang menyampaikan. Hak jenis mengampu tuan, dia suka. Dia duduklah organisasi. Ada pengetua, ada guru, ada bos. Yang apa? Tukang kipas. Ni kipas. Piramli kata apa? Pencacai mengangkat najis. Itu Piramli punya ayat lah lagi. Tukang kipas. Tuan penasihat 25. Penasihat 25. Kadang-kadang dia nak baik dengan bos, dia buat apa? Dia jadi apa? Juru cakap. Juru cakap. Dengar apa kawan ni kata? Masa dia sembang dengan kawan ni, dia sokong. Aku sokong hang. Bos kita memang teruk lah. Apa punya bos? Dia duduk provoke. Dapat. Dia pergi jumpa bos. Bos nak tahu tak? Dia kata kat bos, yang ni betul-betul manusia teruk tuan. Kalau hang tak bagi tahu kat bos pun tak marah kat dia. Betul tak kan? Lama-lama boleh jadi dia menyesal, aku ni tak patut kata kat bos. Betul tak? Bila bos dah marah, bos ambil tindakan. Dia pun bergaduh lah. Saya tengok berkali dah benda lagu ni tuan-tuan. Benda yang biar tersimpan dalam perut. Jangan tersimpan. Biar benda tu senyap sudah. Nanti benda tu pun selesai lah tuan-tuan. Tak jadi benda yang berat. Tak jadi kacau bilau, pemusuhan, namimah. Ini batu api melaga-laga kan. Jadi tuan-tuan, Hasan Al-Basri, ada orang sampaikan kepada dia. Dia jumpa Imam Hasan Al-Basri, dia kata apa? Wahai Syekh, ni si fulan telah mengatakan engkau begini dan begini. Namimah ni. Sebab tu kalau jadi tuan-tuan jadi bos, tuan-tuan kena pandai. Yang suka bawa mulut ni, tuan-tuan kena berhati-hati dengan dia. Dia ni yang merosakkan organisasi sebenarnya. Organisasi itu jadi masalah. Kadang-kadang benda yang remeh-remeh yang bawa mulut ni. Tapi ada setengah bos yang lemah sikit lah tuan-tuan. Cara dia menilai, dia anggap orang yang dia bawa mulut ni lah bagus. Padahal bila orang bawa mulut, hang pun sakit hati. Kalau dia tak ceritakan, hang pun tak sakit hati kan. Ni hidup hang pun dah tak boleh tidur malam. Asalnya boleh tidur malam bila orang menyampaikan, hang tahu dah orang kata hang begini-begini. Kita nak tidur malam tak boleh, sakit hati. Darah daripada normal naik. Darah naik. Pasal apa? Orang kata. Kalau hang tak sampaikan kepada dia, kan dia hidup bahagia. Kenapa rosakkan kehidupan dia? Tuan-tuan, pendekkan cerita. Bila orang sampai kepada Hasan Al-Basri, kata fulan mengatakan begini-begini. Ni namam ni ataupun namimah ni, lalat merah. Dia sangka yang Hasan Al-Basri puji dia. Bagus hang tu, tolong sampaikan tu. Aku tak sangka dikutuk kukup belakang. Biasanya orang lagu tu.
Aku tak sangka dia kutuk ke belakang. Terima kasihlah hang tolong bagi tahu. Salah tu. Hasan Basri buat apa? Betul ke? Hasan Basri bawa orang tu yang hak tolong sampaikan tu. Dia bawa, jom kita pergi jumpa dia. Dia ingatkan Hasan Basri nak marah. Betul tak? Nak marah lah siapa? Fulan yang kata tu. Pokoknya Hasan Basri bawa hadiah. Kemudian Hasan Basri bagi pada dia. Nah hadiah. Ni fulan ni bagi tahu hang kata kat aku begini kat belakang. Terima kasihlah pasal hang dah bagi aku pahala hang kat aku. Mestilah hang bagi aku pahala lah. Aku tak dapat nak balas. Pahala hang lebih bernilai pada hadiah ni. Ambil lah hadiah ni. Kau yang paling malu dalam kes ni siapa? Ya hak tukang bawa tu. Dia tak tukang bawa tu malu. Dekat Hasan Basri dia malu, dekat yang kawan tu pun dia malu. Baik. Ni antara dosa tuan-tuan disebut antara dosa yang orang kadang-kadang dia tak senang dibuat. Dan dia tak senang dibuat. Pasal apa? Dah jadi tabiat. Baik. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ketahuilah seseorang mukallaf itu sewajarnya menjaga lidahnya dari sebarang percakapan, kecuali percakapan yang menghasilkan kebaikan, percakapan yang baiklah. Apabila bercakap dan berdiam diri adalah sama saja hasilnya, maka mengikut sunnahnya adalah lebih baik berdiam diri, kerana percakapan yang diharuskan mungkin membawa kepada yang haram ataupun yang makruh. Kalau sama ya, yang lebih bagus diam. Jika tuan-tuan boleh buat, bagus lah. Lebih bagus diam. Dalam hadis disebutkan, man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata-kata yang baik ataupun dia diam jelah. Diam saja. Kemudian, kerana percakapan yang diharuskan mungkin membawa kepada yang haram atau makruh, kejadian demikian telah banyak berlaku, tapi kebaikannya darinya adalah jarang. Banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyaklah dosa dia. Baik, kemudian sebenarnya banyak daripada hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan keburukan dan bencana lidah ke atas orang yang mempunyai diri lidah sendirilah. Sebelum nak cakap, tuan-tuan fikir dulu, benda tu bagus ke tak bagus. Apa-apa saja yang berlaku lah tuan-tuan. Kalau kita tak ada ilmu pada dia, kita jangan cakap. Takut kita menyinggung perasaan orang lain. Kita bukan ahli dia. Kita buat macam-macam teori konspirasi tuan-tuan. Macam kapal terbang jatuh tu. Kapal terbang jatuh kan. Kita pun tak tahu macam mana boleh jatuh tuan-tuan. Moga Allah ampunlah dosa-dosa mangsa-mangsa tu. Berapa ramai? 10 orang meninggal kan. Naik motor, naik kereta. 8 orang ada VVIP dalam tu kan. Esko Kerajaan Negeri Pahang. Tak apa tuan-tuan. Kalau kita tak tahu, lebih baik kita diam je lah. Betul tak kan? Daripada kita buat macam-macam spekulasi yang bukan-bukan tuan-tuan. Kalau orang ahli dia bercakap tak apa. Memang orang ahli dia. Memang dia pakar penerbangan, dia boleh sebut lah. Dia memang pakar tuan-tuan. Ni kita yang tak ada ilmu ni, lebih baik kita diam je. Kadang-kadang kita buat macam-macam tuan-tuan. Kita buat apa? Andaian yang bukan-bukan. Mungkin dia bunuh diri kot. Kan terasa orang apa? Keluarga si mati tu kan. Sila terasa. Ringan di lidah kita, berat pada hati orang tu. Mungkin dia tak reti bawa kot. Jangan. Kita rasa senang kata-kata tuan. Padahal ahli keluarga macam mana? Lebih baik kita diam saja. Ucap takziah sudah. Moga Allah berikan mereka kesabaran. Ada orang siapa tanya pada waris si mati bagaimana apa rupa jenazah suami, dia tanya. Tuan-tuan, kalau dah kapal terbang ni tuan-tuan terhempah hancur tuan-tuan. Tuan tengok dia punya landing dia lagu mana? Landing boom macam tu terus. Kita pun tak tahu, memang misteri sangat-sangat lah. 2.47 dia minta kebenaran kan, nak landing. Dia mesti minta kebenaran. Betul tak? Kosong ke tak kosong apa lapangan terbang tu. Minta kebenaran daripada Subang. 2.47 2.48 dapat kebenaran daripada menara kan. Menara untuk boleh apa, dia mula bertolak 28 minit. Saat Langkawi nak ke mana? Langkawi nak ke Subang kan. Jadi 28 minit, lebih kurang dalam 40 minit ni. 40 minit. Jadi 2.48 dah dapat kebenaran untuk landing. 2.51 jatuh. Jadi macam mana kita tak tahulah. Tiba-tiba dia boleh jatuh macam tu kan. Wallahu alam. Kalau tanya, kita tak sebut tuan-tuan. Wallahu alam, tak tahu. Baik, tapi dalam sosial media ni macam-macam lah. Kalau yang bukan ahli bercakap, dia akan jadi apa? Macam-macam teori yang bukan-bukan. Ada yang kata burung pula kena fitnah, kata mungkin jadi burung kot dia kata. Saya tengok orang buat teori burung. Katanya burung masuk dalam mesin dia, jadi kapal terbang hilang kawalan, boom jatuh tuan-tuan. Betul ke tuan-tuan ke burung kena fitnah? Takut ada setengah orang kata apa, boleh jadi kawasan ni dia mistik kot, gangguan hantu. Dulu kan dah jatuh.
1977 hantu pula kena fitnah. Jin pun terpaksa lah filekan ke mahkamah tuan-tuan. Dakwaan fitnah jin nasib baik tak boleh file mahkamah, jin pula dituduh. Kan dulu jatuh kan tahun 1977, mati 34 orang, 26 kapal terbang Jepun dekat kawasan Elmina tu juga lah, tahun 1977, 43 tahun yang dahulu. Ada orang kadang-kadang dia mula nak fikir betul tak kan, mungkin tempat ni diminta nyawa kot ni. Sudah khurafat lah tu, dia masuk khurafat, dia masuk bab jin macam-macam. Baik, kemudian jadi tak tahu, lebih baik kita diam je lah. Sebenarnya banyak daripada hadis Nabi SAW yang menerangkan keburukan dan bencana daripada lidah ke atas semuanya diri. Wahal yakubbun nas finnar ala hujuhim illa hasaidu alsinatihim, tidakkah dihumbangkan muka manusia ke dalam neraka itu sebagai hasil tuaian jelek lidahnya. Jelas banyak orang masuk neraka ni tuaian lidah dia yang jahat, cakap pam jahat tak elok. Tuan-tuan ingat, tulis di Facebook sama dengan bercakap, tulis dengan cakap sama. Malah tulis di Facebook lagi bahaya. Pasal apa? Kita dah mati pun tulisan tu masih ada. Tulisan tu masih ada. Rasulullah SAW juga bersabda, laisal mu'min bitta'an walal li'an walal fahish wal badi. Hadis riwayat Imam Tirmizi juga. Bukanlah ia seorang mukmin jika ia suka menuduh, suka melaknat, bercakap kotor dan keji. Ini Nabi, ini bukan sifat orang beriman. Suka mencarut. Suka mencarut bukan panggil orang yang beriman. Suka menuduh, suka melaknat, cakap kotor dan keji, ini bukan perbuatan orang yang beriman. Kalau orang mulut dia mudah sangat mencarut tuan, mudah sangat. Sisi mencarut. Iman belum kukuh dalam hati. Bukan belum orang yang betul-betul beriman. Kalau mulut ni terlalu mudah sangat. Sabdanya lagi, man kathura kalamuhu kathura saqtuhu wa man kathura saqtuhu kathura dhunubuhu wa man kathura dhunubuhu kanatin nar aula bih. Imam Baihaqi. Siapa yang banyak bercakap, banyaklah salahnya. Siapa yang banyak salahnya, banyaklah dosanya. Dan siapa yang banyak dosanya, api neraka lah paling layak untuk dirinya. Jadi kawal lidah tuan-tuan. Sekadar mana yang kita mampu. Terutama sekarang ni lah, kalau nasihat untuk saya dan tuan-tuan di sosial media tu lah. Kita berhati-hatilah, jaga lidah. Saya ada satu hamba Allah, dia adalah satu masjid tu. Dia selalu main mengaji, kuliah saya selalu mengaji. Selalu ada dia. Tapi dia friend di Facebook saya. Jadi friend di Facebook saya, dia tahulah saya ni cenderung politik mana. Dia nampak saya cenderung politik mana, saya pun nampak dia cenderung politik mana. Tapi saya tak marah pun, masing-masing lah. Yang penting jaga lidah, jaga pertuturan. Jangan kita menghina, memfitnah dan sebagainya. Masing-masing boleh bercakap, asalkan jangan fitnah, kutuk dan sebagainya. Tapi hamba Allah ni bagus, disebabkan dia tengok saya ni parti belah lain, dia parti belah lain, dia selalu mesej saya. Dia mesej saya kutuk parti saya lah. Tapi saya tak balas langsung tuan-tuan. Sebab apa saya tak balas? Bagi saya, asalkan dia bahagia lah. Saya tengok ya, benda-benda dia hantar, tulisan dia, video dia, saya tak marah langsung. Pasal apa kita nak marah? Tak apalah, asalkan dia bahagia. Buatlah, asalkan dia bahagia. Dia selalu mesej saya, mesej. Lepas tu dia selalu di Facebook dia share lah video-video yang yang menyokong parti dia lah, golongan dia. Saya tengok tuan-tuan, tengok. Satu hari tuan-tuan, dia pendek cerita, dia muda lagi, umur dia 52 kot. Tua kat kot, tua lah pada saya, tapi tak tua sangat kot, 52 ni kira okey lagi lah, steady lagi lah. Dia pun pencen tentera. Jadi tuan-tuan, saya pergi kuliah, saya tengok dia tak ada kat tiang, dia duduk kat tiang. Duduk kat tiang, tak ada. Pergi mana? Habis kuliah, ustaz tahu, dia meninggal lah. Terkejut saya. Terkejut pasal dia tiba-tiba meninggal. Rupanya dia kena serangan macam jantung ke stroke macam itulah. Di hospital taping tu macam tu. Saya pun tak tahulah stroke ke jantung ke. Macam itulah tuan-tuan, yang 3 serangkai itulah. Dia duduk di hospital lama agak seminggu. Seminggu ke 2 minggu duduk hospital, teruk agak lah. Tapi selama seminggu tu dia duduk main Facebook juga. Ini memang betul-betul yang kita panggil apa? Memang ahli politik betul ya. Duduk tengah sakit duduk main Facebook ni. Saya tengok lagi 2 hari dia nak meninggal dunia, dia duduk post lagi. Post video. Yang agak saya sedihnya, video yang dia share tu, video tu memang betul-betul fitnah. Video yang saya tengok, video dia share tu betul-betul fitnah. Pada golongan yang lain lah. Memang kita tengok, check balik video tu fitnah. Dia 2 hari sebelum dia meninggal dunia, dia share video tu. Jadi kita tengok macam, saya kesian pada dia, moga Allah ampunkan dosa dia. Tapi sayanglah, dia dah meninggal dunia, tapi video tu ada.
Video tu memang fitnah pada sebahagian ahli parlimen lah. Fitnah yang bagi saya agak berat lah. Agak berat. Tapi gitulah, kadang-kadang seronok sangat kan. Seronok share tuan-tuan. Tapi benda yang salah. Tapi saya doa moga Allah ampunkan dosa dia. Jadi tuan-tuan, dalam main Facebook apa semua ni, negara demokrasi, tapi tuan-tuan jagalah etika. Betul tak? Etika sebagai orang yang beriman dan orang yang ada Islam, tuan-tuan. Ada etika dia. Baik tuan-tuan, saya mohon maaf tentang kekurangan dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimina muslimat minna wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyya wa la mahruma wa la matruda wa sallallahu nabiyina Muhammad